Dewan Rakyat lulus RUU Polis lantik Agong Pesuruhjaya Kehormat PDRM. Rauf Yusof sifatkan kelantangan Akmal Saleh punyai asas konkret. Azizi Abu Naim nafi dakwaan Wan Saiful untuk cemarkan nama baiknya. Ahli Parlimen, Senator harus tunjuk contoh yang baik dan jaga sensitiviti 3R. NGO persoal pengumuman Perdana Menteri berhubung isu kemiskinan tegar di ibu negara. Bersih akan laksana demonstrasi jika kerajaan tidak laksana reformasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstat News edisi pagi 22 Mac 2024 bersamaan 11 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstat TV dan follow Facebook Netstat Malaysia. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Polis pindaan 2024 antara lain melantik Yang di-Pertuan Agong sebagai Pesuruhjaya Yang di-Pertua Kehormat Polis Diraja Malaysia PDRM. RUU itu diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas 16 ahli parlimen dari blok kerajaan dan pembangkang mengambil bahagian pada sesi perbahasan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, pelantikan Yang di-Pertuan Agong sebagai Pesuruhjaya Yang di-Pertua Kehormat PDRM melibatkan pindaan terhadap Pasal 2 Akta Polis 1967 Akta 344 dengan memasukkan Seksyen baharu 6A. Beliau berkata pindaan itu dibuat bagi memberi perkhidmatan kepada Yang di-Pertuan Agong dalam hal ehwal adat istiadat PDRM selain mengiktiraf kedudukan sebagai Ketua Agama Negara di bawah Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Katanya cadangan penganugerahan pangkat Pesuruhjaya Yang di-Pertua Kehormat PDRM kepada Yang di-Pertuan Agong telah diperkenan dalam Majlis Mesyuarat Raja-Raja ke-265 yang berlangsung pada 21 dan 22 Februari 2024 di Istana Negara. Mengulas mengenai Statut Rome, beliau berkata tidak timbul isu Yang di-Pertuan Agong dihadapkan ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC atas kes yang berkaitan memandangkan kuasa perintah dan kawalan pasukan polis seperti diperuntukkan di dalam Akta 344 adalah di bawah kuasa Ketua Polis Negara. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menyifatkan kelantangan Ketua Pemuda UMNO yang juga Dr. Akmal Saleh berhubung kontroversi stokin yang tertera kalimah Allah mempunyai asas yang konkret. Beliau berkata kelantangan Akmal yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Merlimau itu juga disifatkan mewakili suara umat Islam seluruh negara memandangkan isu berkenaan jelas mengguris hati semua pihak. Katanya kelantangan Akmal mewakili orang Melayu dalam menyuarakan suara hati orang Islam yang terguris dalam kebiadaban syarikat yang mencetak dan menjual yang mana soal politik tidak mengubah pendirian tentang agama. Mengulas lanjut, Abdul Rauf berkata isu itu juga perlu diselesaikan secara pragmatik dan tidak diambil mudah oleh mana-mana pihak bagi memastikan ianya tidak berulang. Terdahulu, kelantangan Akmal berhubung kontroversi berkenaan termasuk menggerakkan usaha boikot, menjentik reaksi beberapa pemimpin DAP termasuk Setiausaha Agong DAP Anthony Loke Siu Fook. Muhammad Azizi Abu Naim menafikan dakwaan yang dibuat oleh Datuk Wan Saiful Wan Jan atas alasan ia adalah fitnah yang dibuat untuk mencemarkan nama baiknya. Katanya, beliau hanya mengetahui perkara itu selepas Wan Saiful membuat kenyataan. Tambah Azizi, kenyataan itu tidak berasas dan bertujuan memfitnah dirinya dan jika ia benar, Wan Saiful diminta mengemukakan bukti seperti rakaman suara atau saksi yang menyokong dakwaannya.
Azizi berkata beliau akan berbincang berkenaan dengan Speaker Dewan Rakyat sebelum mengambil langkah seterusnya ke atas Wan Saiful. Wan Saiful mendakwa bahawa 2 orang ahli parlimen cuba mempengaruhinya, termasuk ucapannya agar menyokong kerajaan perpaduan. Beliau turut menamakan ahli-ahli parlimen berkenaan Muhammad Azizi Abu Naim dan Datuk Dr. Zulkafli Hanafi. Ahli parlimen dan ahli Dewan Negara harus sentiasa memberi contoh terbaik kepada rakyat dalam menjaga keharmonian perpaduan dan menjaga sensitiviti berkait dengan isu 3R, bangsa, agama dan institusi diraja. Yang di-Pertua Dewan Negara, Datuk Mutang Tagal berkata, perkara itu boleh dilakukan dengan mengamalkan semangat perpaduan, saling menghormati dan toleransi, terutama semasa menjalankan tanggungjawab berbahas di dalam Dewan. Beliau berkata ia penting kerana pada zaman internet ketika ini, setiap tingkah laku dan percakapan ahli parlimen dan ahli Dewan Negara adalah terbuka atau vulnerable kepada setiap lapisan rakyat di pelbagai media-media masa tradisional serta media baru tanpa mengira umur, bangsa dan agama. Malah, perkara itu juga telah dititah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim semasa istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 yang lepas. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perjumpaan Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Yang di-Pertua Dewan Negara bersama Yang di-Pertua Negeri Sarawak di bangunan Parlimen. Sementara itu, Johari berkata semua pihak di Dewan Rakyat termasuk beliau sendiri bersedia untuk menerima teguran dan pandangan daripada Yang di-Pertua Negeri Sarawak berhubung usaha memperkukuhkan kedudukan Parlimen Malaysia sebagai badan perundangan tertinggi negara. Seorang pemimpin NGO mempersoal pengumuman Perdana Menteri bahawa kemiskinan tegar telah dibasmi di Kuala Lumpur. Sebaliknya berkata, hasil kaji selidik baru-baru ini membayangkan sebaliknya. Menurut laporan dari sebuah portal, Laili Ismail, Timbalan Presiden Pertiwi Soup Kitchen berkata, dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengejutkan pekerja sosial yang bekerja rapat dengan golongan gelandangan dan mereka dari kumpulan pendapatan B40. Katanya, dapur amal itu melakukan kaji selidik bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan bantuan polis. Menurutnya, NGO itu turut melihat peningkatan penerima sebanyak kira-kira 10% sejak pandemik COVID-19 dengan peralihan daripada lebih ramai golongan muda ketika sekatan perjalanan kepada lebih ramai yang berusia kini. Pada sambutan Tahun Baharu Cina, anjuran Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Malaysia bersekutu di Kuala Lumpur, Datuk Seri Anwar memuji kejayaan 100% dalam membasmi kemiskinan tegar di Kuala Lumpur, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Pakar ekonomi Goh Tim Lai dari Universiti Malaya berkata, kenyataan Perdana Menteri itu berdasarkan data terkini survei pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2022 Jabatan Perangkaan yang menunjukkan kejayaan pembasmian kemiskinan tegar di Kuala Lumpur, Selangor, Labuan dan juga Putrajaya. Bagaimanapun, Goh menegaskan pentingnya untuk mempertimbangkan perkaedahan kutipan data dan mencadangkan supaya jabatan itu bekerjasama dengan NGO seperti Bank Makanan bagi memastikan golongan yang tidak diwakili turut dimasukkan dalam sebarang kaji selidik. Bersih akan mengadakan demonstrasi Bersih 6 secara besar-besaran sebelum habis penggal pentadbiran Kerajaan Madani sekiranya agenda reformasi yang dikemukakan Badan Pemantau Pilihan Raya itu tidak dilaksanakan oleh Putrajaya. Pengerusi Bersih Faisal Abdul Aziz berharap 10 tuntutan bersih terhadap kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat dilunas dalam tempoh penggal pemerintahan kali ini. Beliau tidak menafikan keperluan untuk menganjurkan Bersih 6 jika tuntutan reformasi itu masih lagi tidak dilayan dan tidak ada penstrukturan reformasi yang benar-benar dibuat oleh kerajaan.
Tuntutan bersih dalam memorandum yang diserahkan kepada Perdana Menteri bulan lalu ialah reformasi lantikan ahli dan pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyah klasifikasi laporan perbaikan sistem dan undang-undang pilihan raya, reformasi Akta Kesalahan Pilihan Raya EOA dan reformasi pendanaan politik. Selain itu, turut dituntut ialah reformasi persempadanan semula kawasan pilihan raya, pemisahan bidang kuasa peguam negara dan pendakwa raya, moratorium kepada pemberian keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA oleh peguam negara dalam kes rasuah, memperkasakan institusi Parlimen Malaysia melalui rang Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen dan meminda Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat dan penggubalan Akta Penggal Tetap Parlimen FTPA demi kelangsungan kestabilan politik serta penggubalan Akta Peruntukan Kawasan. Kali terakhir bersih mengadakan perhimpunan secara besar-besaran ialah pada 19 November 2016 melalui Himpunan Bersih 5 yang dipimpin pengerusi bersih ketika itu, Maria Chin Abdullah. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.